Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afifi bin Muhammad Zaki. Nombor matrik saya adalah 13DDT 20F1015. Di sini saya akan membentangkan tentang mini projek kami, iaitu pada page activity main.sml. Iaitu pada page ni mempunyai text view, iaitu yang pertama adalah please enter the details below, bersaizkan 24dp. Kemudian bawah tu edit text, boleh isi Android hint adalah name, bersaizkan 24dp. Kemudian kelebaran dia march parent, height dia adalah word content. Kemudian seterusnya edit text yang saya gunakan adalah untuk contact, di mana user boleh masukkan nombor telefon number. Kemudian ID, context, layout below dia adalah name, input type dia adalah number. Seterusnya adalah ID dot, saya letak ID dot, kemudian height dia kita guna match parent, ketinggian dia adalah word content. Kemudian hint dia adalah date of birthday, ayat below dia adalah contact and then number. And then kita gunakan button insert, button update, button delete. Kemudian ID yang kita guna ialah button insert, btn insert, btn update and btn delete. Dan kemudian yang second last, kita gunakan btn view, ID btn view untuk kita paparkan. Last sekali kita guna button submit untuk kita pergi ke page yang seterusnya apabila user sudah selesai mengisi form itu. Seterusnya kita akan menceritakan tentang main activity.java, di mana input yang kita gunakan di atas ni kita package com.example.mytravelbuddy. Kemudian import Android app combat, app alert dialog, com activity, content intern, database cursor. Kita gunakan OS bundle, view, button, edit tag and toast. Kemudian kita buat kat sini public class main activity extend app combat activity. Kemudian variable yang kita gunakan adalah edit text pada name, contact dan dop. Dop ni adalah date of birthday. Kemudian terdapat 5 button, iaitu button insert, update, delete, view dan button submit. Kemudian kita declare juga db helper sebagai database. Seterusnya kita override kan button-button ataupun edit tag yang kita guna pada ni. Kita ambil ID, iaitu yang pertama adalah send content. Layout ini adalah daripada activity underscore main. Kemudian button, kita panggil ID btn button, name adalah name, contact dob, insert kita gunakan ID btn insert, update adalah btn update, delete adalah btn delete. Kemudian view adalah btn view. Kemudian db sama dengan new db helper, kerana content dia adalah this. Kemudian kerana db ni adalah untuk database. Seterusnya adalah insert, set on click listener and new view on click listener, kerana kita insert ni kita gunakan untuk button itu berfunction. Seterusnya adalah yang pertama, kita buat override public void on click untuk view. Untuk view, kita stringkan name get text daripada kita akan ambil data daripada name, contact dan dob. Kemudian bila kita tekan enter, dia akan keluar new inserted. Ni kemudian dia akan pergi daripada main activity ke main activity 2. Seterusnya adalah sama juga untuk update. Untuk update juga sama, apabila kita ambil data daripada new, contact and dob.
Okay, untuk button update, apabila kita tekan, dia akan keluarkan message entry update. Okay, seterusnya delete. Delete, kita juga panggil data daripada name and kita daripada name sebagai primary key. Kemudian di delete data melalui name. Kemudian message tersebut akan keluar enter delete. Database juga dalam database juga dia akan delete juga data-data yang sudah kita masuk. Seterusnya adalah untuk view. Kita override public void on click database.getData. Apabila kita sudah mengisi, dia akan keluar null entry exists. Dia akan keluar pada database tersebut. And then name, contact, date of birth. Okay, seterusnya alert dialog border main activity.this, kemudian border.set cancelable true, kemudian title dia adalah user entries, border set message buffer to string, and then kita buat border.show. Apabila kita tekan view, maka data-data yang sudah kita isi dia akan keluar pada page yang seterusnya. Okey, seterusnya untuk page database pula, kita namakan file dia sebagai dbhelper.java. Iaitu nama yang kita gunakan adalah package com.example.mytablebody. Kemudian kita importkan content value, context, cursor, SQLite database, SQLite OpenHelper. Kemudian seterusnya kita public class dbhelper extend SQLite OpenHelper. Kemudian kita masukkan konteks user data.database.db. Factory adalah null and version 1. Kemudian kita public void on create SQLite database DB. Nama yang kita gunakan adalah user data.db. Kemudian public void upgrade SQLite database integer 1 untuk data masuk untuk user memasukkan nombor kerana kita guna variable integer. Seterusnya public boolean insert user data string name, string contact and string.ob. Iaitu apabila user memasukkan data user akan masuk ke dalam database, ke dalam SQLite, di mana kita akan panggil menggunakan content value.put name dengan ID name, content value context dengan ID content value dob, long result db.insert answer detail. Kemudian kita buat if else return sama dengan -1, return false, as return true. Okay, seterusnya sama juga public boolean update user data, kita panggilkan string name, string contact and string.ob. Sama juga seperti di atas, di mana kita gunakan SQLite database DB this.getWrite table database. Kita akan panggil data-data tersebut untuk masukkan ke dalam database. Sama juga content value.put contact id.ob. Kemudian kita nak panggil semua daripada user detail, select all from user detail where name. Tak kisah nama apa pun, maka dia akan panggil semua database apabila user selesai mengisi. Kemudian kita masukkan if else result sama dengan -1, return false, return true, kemudian return false. Seterusnya adalah untuk boolean delete data string name. Ini adalah database untuk kita delete data, di mana sama juga SQLite database DB sama dengan this.getWrite table database. Cursor DB row query select all from user detail where name, di mana database ni boleh delete
di mana apa yang kita mahu. Kita masuk if cursor.getCount sama dengan kosong, long result sama dengan db.delete user detail. User detail ni adalah nama table yang saya gunakan di dalam database ini. Kemudian nama database tersebut adalah userdata.db. Userdata.db sama juga seperti di atas, kita gunakan ifs. And last kali kita gunakan method cursor get data untuk kita panggil data-data tersebut. Kita gunakan sqlite.db sama juga dengan di atas this.get table database. Cursor db.requery select all from user detail. Kita panggil semua data-data daripada user detail. Ini adalah nama table user detail. Kemudian kita letak return cursor. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, yang pertama adalah ini adalah output untuk kita masukkan data. Apabila kita masukkan nama, username Afifizaki, number phone and then birthday, kita tekan insert new data, dia akan keluar new entry not insert. Yang ini dia akan keluar apabila data tidak memasukkan apa-apa, user tidak mengisi apa-apa. Apabila user sudah isi, dia akan keluar new entry. Seterusnya adalah apabila kita masukkan data, kita tekan button untuk update data, dia akan keluar entry update. Bermakna data-data ini akan masuk ke dalam database. Seterusnya adalah kita delete data yang kita masukkan tadi, dia akan keluar message entry deleted. Bermaksud data yang kita masukkan tadi sudah di-delete daripada database. Kemudian apabila kita tekan submit, dia akan pergi ke page yang seterusnya. Dan akhir sekali view data ni ia akan paparkan data-data yang sudah kita isi tadi. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuriman Amri bin Razmi. Nama matrik F1111. Hari ini saya terangkan tentang mini project 2 Mobile Application Development. Yang pertama, kita ada toolbar.xml punya file. Kat dalam toolbar.xml ada dua image view dan satu text view. Image view pertama adalah untuk content description. Image view kedua adalah untuk gambar holiday destination. Text view adalah untuk my application penulisan. Toolbar.xml ni dibuat dalam relative layout. Layout width dengan height dia match parent dengan wrap content. Untuk background kita orang guna hollow red light. Seterusnya kita ada file mainactivity2.xml. Dekat dalam ni kita ada 3 text view, 3 image view, 3 radio button, 1 button, 1 radio rating bar. Ketiga-tiga text view adalah untuk holiday destination description. Image view adalah untuk constraint description dengan missing constraint. 3 radio button adalah untuk nama Paris, Casablanca dengan New Zealand. Button untuk submit dan untuk pergi ke page lagi satu. Satu rating bar untuk user rate apa yang mereka purchase. Kesemua komponen yang saya sebutkan tadi dibuat dalam constraint layout yang mempunyai konteks daripada file main activity untuk digunakan sebagai konteks untuk main activity 2.xml ni. Seterusnya kita ada file main activity 2 Java. Dekat dalam file ni ada import beberapa komponen daripada file yang lain seperti view, button, image view, text view dan sebagainya. Ada protected void on create untuk baca input yang daripada file yang lain supaya dia boleh intent masuk ke dalam page yang ni. Ada find view by ID untuk image view, text view dan button.
Dan ada click listener juga untuk baca input dan untuk paparkan balik. Macam ni output dia. Ada perkataan my application dekat atas. Lepas tu user boleh pilih salah satu daripada destination untuk disubmit, maknanya untuk purchase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Al-Fatah. Nombor metrik saya 13DDT20F1045. Hari ini saya akan terangkan tentang aktiviti login. Okey, di sini kami menggunakan relative layout. Dan di sini ada Android layout width. Kita orang buat layout width dengan height. Kita orang buat match parent. Lepas tu kita orang buat Android orientation, iaitu adalah vertical. Lepas tu di sini kita orang includekan ada toolbar, iaitu action bar di atas untuk kembali tempat submission booking kami tu. Lepas tu di sini ada image view yang dia akan paparkan booking apa yang dia pakai, yang dia select. Ada 3, jadi dia akan paparkan image view nya. Tu kita orang juga ada text view. Text view ni yang akan keluar di situ, kita orang letak you purchase is successful. Nanti dah submit, dia akan keluar benda ni, you purchase is successful. Lepas tu kami letak juga rating bar. Di sini ada rating bar. Kami gunakan ID dia rating bar. Layout width dengan height ni kita orang guna red content. Dan ada align parent start, parent end dengan parent bottom, semuanya true. Dan margin start and button 88 dp, margin end 83 dp, margin bottom 67 dp. Lepas tu ada tools juga, ignore busy constraint. Dan akhir sekali adalah relative layout, tutup. Login activity Java. Sini kita orang package example my travel buddy. Lepas tu ada kita orang import Android X app compatibility. Ada import android.os.bundle. Lepas tu kita orang guna public login extend app compat. Lepas tu override, kita orang override kan protected super on create bundle, bundle state, instant state, super.create instant, set content view. Maknanya set content view are layout activity. Maknanya akan paparkan aktiviti login yang XML tu. Jadi paparan ni adalah aktiviti login yang ada rating, image view dan ada label purchase is successful. Sekian, terima kasih.